keperluan menjamin keadilan perbicaraan tidak disebut sama sekali dalam bahagian ini. Yang Berhormat Menteri patut menjelaskan sama ada mahkamah mempunyai budi bicara untuk menolak permohonan pendakwa raya di bawah Fasal 8 jika perlu untuk menjamin keadilan perbicaraan. Ini hanyalah satu contoh peruntukan dalam rang undang-undang ini yang tidak adil dan kurang wajar. Tuan Yang Di-Pertua, kalau dilihat secara keseluruhan, semua peruntukan-peruntukan rang undang-undang ini jelas bertujuan untuk membolehkan kerajaan menjabit dan menjarakan sesiapa sahaja atas kesalahan keselamatan dengan bukti yang mungkin direka cipta. Fasal 8 rang undang-undang ini membolehkan pendakwa raya menyembunyikan fakta-fakta yang menunjukkan bahawa orang dituduh itu tidak bersalah atas alasan maklumat itu sensitif. Fasal 14 membolehkan bukti diterima daripada saksi yang menyembunyikan identitinya daripada pihak tertuduh. Fasal 18 membolehkan penyata yang kononnya dibuat oleh orang yang mati, hilang atau tidak hadir ke mahkamah diterima sebagai bukti. Fasal 19 pula membolehkan orang dituduh disabitkan kesalahan atas testimoni kanak-kanak yang tidak disokong. Fasal 20 membolehkan apa jua dokumen yang kononnya disita oleh polis walaupun secara menyalahi undang-undang diterima sebagai bukti. Fasal 22 membolehkan senarai dokumen atau benda yang kononnya disita oleh polis diterima sebagai bukti kewujudan dokumen atau benda itu walaupun dokumen atau benda itu tidak boleh dikemukakan di mahkamah. Fasal 23 membolehkan ekshibit yang dikatakan sensitif tidak dikemukakan di mahkamah tanpa menjejaskan kes pendakwaan. Kesemua ini memberikan gambaran bahawa prinsip asas keterangan undang-undang bolehlah diketepikan. Dan ini memberikan kuasa, apa yang saya anggap sebagai kuasa mutlak kepada pendakwa raya untuk memperkenalkan apa-apa keterangan tanpa sebarang simakan undang-undang yang telah ditetapkan sebelum ini untuk mendapati seseorang itu bersalah. Dan kalau kita lihat Fasal 25 membolehkan apa jua dokumen yang dibuat dengan komputer diterima sebagai bukti bersama dengan 26 membolehkan testimoni rakan sejenayah dan polis yang memprovokasi tindakan kesalahan itu diterima sebagai bukti. Kalau ini dibolehkan, mengapakah untuk kes rasuah dalam kes provokasi tidak pula dibenarkan? Saya harap kalau kita lihat ancaman kepada negara bukan sahaja dari segi keselamatan awam tetapi juga dari segi rasuah. Kalau semua ini boleh dibenarkan di bawah rang undang-undang kesalahan keselamatan, saya rasa prinsip-prinsip yang sama harus diterima pakai ke atas kes-kes rasuah kerana ia juga memudaratkan negara. Tuan Yang Di-Pertua, Fasal 13 dan 30 membolehkan orang dituduh ditahan bertahun-tahun walaupun ia belum disabitkan kesalahan atau didapati tidak bersalah oleh mahkamah sehingga habis rayuan terakhir. Sungguh pun hak orang yang ditahan boleh menuntut perbicaraan selepas 28 hari tetapi berkemungkinan tidak dapat menikmati kebebasan kerana Fasal 30-1 menyatakan boleh terus diriman dalam penjara sementara menunggu notis rayuan difailkan terhadap pembebasan tertuduh itu oleh pendakwa raya dan semua proses undang-undang ditamatkan. Ini adalah satu carte blanche. Satu carte blanche kepada pihak kerajaan BN. Kerana kalau hanya dengan rayuan secara lisan, seseorang itu mesti terus diriman. Bukankah ini bertopengkan ISA? Kerana seseorang penahanan ini boleh diteruskan hanya dengan permintaan atau permohonan lisan daripada pendakwa raya dan ia boleh diriman. Kalau proses pendengaran itu mengambil masa yang lama, ini mungkin bertahun-tahun. So apa bezanya dengan ISA? Saya rasa ini yang saya sebut tadi,
satu permainan silap mata. Dan kita bertanggungjawab sebagai ahli parlimen untuk membongkarkan dan mendedahkan permainan silap mata ini. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Menteri juga perlu jelaskan, apakah kaitan khas antara kesalahan keselamatan dan testimoni kanak-kanak? Apakah saksi yang berkaitan dengan kesalahan keselamatan lebih sering mati atau hilang? Jangan-jangan diletup dengan C4. Kalau berbanding dengan kes-kes yang lain, apakah cetakan dari komputer lebih boleh dipercayai dalam kes kesalahan keselamatan? Mengapakah kes kesalahan keselamatan harus lebih senang dibuktikan jika dibandingkan dengan kes bunuh atau kes rogol? Ini semua menunjukkan bahawa undang-undang di negara kita akan disalahgunakan untuk melindungi rakyat, bukan untuk melindungi rakyat, tetapi untuk melindungi Kerajaan Barisan Nasional. Tuan Yang Dipertua, Badan Peguam Malaysia juga telah menyatakan kebimbangan mereka terhadap rang undang-undang ini, termasuk sama ada rang undang-undang ini patut digubal di bawah perkara 149 jika syarat-syarat perlindungan memadai, definisi kesalahan keselamatan yang terlalu luas, kekurangan pengawasan kehakiman atas penahanan serta penyekatan ke atas komunikasi, kekurangan perlindungan atas komunikasi peguam dan pelanggan, dan yang paling penting sekali, keberlainan dengan peraturan-peraturan biasa berkaitan perbicaraan jenayah. Selagi bayang-bayang, sisa-sisa dan saki-baki ISA masih wujud dalam rang undang-undang kesalahan keselamatan, langkah-langkah khas 2012, rang undang-undang kanun tata cara jenayah pindaan 2012 dan rang undang-undang kanun keseksaan pindaan 2012, maka ia tetap akan mewujudkan ketakutan di kalangan orang ramai terhadap kerajaan yang bersedia menggunakannya untuk niat dan hasrat politik mereka. Apa macam Akta Perhimpunan Aman, saya rasa sebenarnya untuk menghadkan dan menyekat kita dari berhimpun dari secara aman. Ini pun serupa. Kalau dari luar nampaknya nak mansukkan ISA, tapi sebenarnya ia diteruskan dalam bentuk dan rupa yang lain. Indah khabar dari rupa. Masih lagi menimbulkan keresahan dan ketakutan di kalangan rakyat bahawa kerajaan masih boleh dengan sewenang-wenangnya menangkap dan menahan mereka. Saya hendak memetik daripada seorang Presiden Amerika. Dan saya rasa untuk sesebuah kerajaan yang menyatakan bahawa era kerajaan tahu segalanya telah tamat, rakyat yang mesti, suara rakyat, suara keramat yang mesti didengar, saya rasa kita harus mendengar baik nasihat daripada Presiden Amerika ini. Dengan izin Tuan Yang Dipertua, when the people fears the government, there is tyranny. When the government fears the people, there is liberty. Kalau kerajaan Barisan Nasional nak memberikan kebebasan kepada rakyat, jangan timbulkan ketakutan dan keresahan di kalangan rakyat dengan 3 rang undang-undang ini yang tidak lain tidak bukan adalah suatu rupa dan bentuk ISA. Saya harap dengan terus menimbulkan ketakutan di kalangan rakyat, tidak ada kebebasan yang sebenarnya. Lebih-lebih lagi hanyalah kebebasan palsu. Dan Barisan Nasional akan terus menimbulkan keresahan dengan kuasa rakus di bawah undang-undang sedemikian. Pemansuhan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA tidak bermakna kerana kuasa tahanan luasnya digantikan dengan 3 rang undang-undang yang saya sebut tadi. Oleh itu, Parti DAP menyokong pemansuhan ISA
tetapi menentang kesemua 3 rang undang-undang yang dibentangkan pada hari ini. Kerana ketiga rang undang-undang ini tidak akan membebaskan kita, tapi akan terus menyekat kebebasan kita. Tidak akan memastikan tahanan tanpa bicara tidak dibenarkan, tetapi akan terus membenarkan tahanan tanpa bicara diteruskan. Dan yang penting sekali, kalau sebut untuk menghalang sebarang peristiwa keganasan berlaku, nyatakan dengan jelas. Untuk terorisme, saya rasa kita tidak ada masalah. Tetapi nyatakan dengan jelas. Mengapa masih bergantung kepada perkara 149 yang begitu luas sekali, sehingga sesiapa pun boleh ditahan, termasuk ahli-ahli dalam Dewan yang mulia ini. Kita tidak boleh lupa peristiwa kalau di kalangan ahli-ahli pembangkang ditahan, ini memang diduga. Bila kita menyertai parti pembangkang, ini memang diduga. Tapi kalau undang-undang ini boleh diperluaskan sehingga musuh-musuh pemimpin pada masa itu pun boleh ditahan. Yang berhormat Ketua Pembangkang, bekas timbalan Perdana Menteri pun tak terlepas. Saya rasa ini menunjukkan betapa bahayanya kalau kita memberikan kuasa mutlak seperti ISA kepada pemimpin-pemimpin yang mau mengekalkan kuasa mereka. Saya harap bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kalau benar-benar committed, kalau benar-benar jujur, kalau benar-benar ikhlas untuk menjalankan transformasi politik, bukanlah sekadar memansuhkan ISA dan menggantikannya dengan 3 rang undang-undang baru. Saya rasa komitmen ini hanya akan dipercayai dan yakini oleh rakyat sekiranya beliau membuatnya secara menyeluruh. Adakanlah satu Suruhanjaya Diraja untuk meneliti semua undang-undang. Jangan hanya pilih satu, lepas ini pergi kempen dekat kampung, dekat pekan bahawa tengok saya adalah jago demokrasi. Kita mahu satu Suruhanjaya Siasatan Diraja yang merangkumi semua aspek. Kerana kami amat kesal. Sila. Ya, terima kasih Yang Berhormat Bagan. Saya ingat nak sampaikan pada Yang Berhormat Bagan cadangan daripada Ketua Pembangkang tadi bahawa rang undang-undang ini patut dibawa kepada satu PSC untuk dibahas dulu di kalangan ahli parlimen, kerana ianya merupakan satu langkah yang besar, satu perkara yang penting. Kita nak menentukan bahawa ISA itu dimansuhkan dan tidak digantikan dengan undang-undang yang sama zalim ataupun yang tidak menyelesaikan masalah asasi yang terdapat di dalam ISA. Apa pandangan Yang Berhormat Bagan berhubung dengan cadangan itu? Terima kasih. Kepada Yang Berhormat Shah Alam, saya rasa sebagai permulaan ia memang satu langkah yang tepat dan wajar. Tapi kalau kita nak lihat secara holistik, saya rasa satu Suruhanjaya Siasatan Diraja diadakan untuk meneliti semua undang-undang supaya kita selaras dengan piagam hak asasi manusia bangsa-bangsa bersatu, kita selaras dengan keperluan undang-undang yang memberikan hak asas, iaitu we should be tried before our peers, dengan izin Tuan Dipertua. Saya ingin sekali lagi menyatakan bahawa kita kurang yakin, kerana sebagai satu contoh, mengapakah sehingga hari ini IPCMC yang telah dicadangkan oleh satu Suruhanjaya Siasatan Diraja di bawah bekas Perdana Menteri sehingga hari ini belum ditubuhkan. So itulah sebabnya kita kurang yakin ke atas semua janji-janji yang dibuat bahawa jaminan diberikan kepada rakyat. Kerana rekod Barisan Nasional selama 50 lebih tahun ini ialah janji-janji ini semua tidak dilaksanakan. Dan sebagai penutup, Tuan Dipertua, saya sekali lagi meminta bahawa kita memansuhkan ISA
Jangan gantikan dengan 3 rang undang-undang baru ini yang hanya mengungkung dan menyekat dan mengekang hak kebebasan rakyat Malaysia. Lihatlah anak-anak muda kita, khususnya mereka yang dengan berani menuntut kebebasan dan sekarang berkumpul di dataran merdeka. Ingatlah, lihatlah, ini adalah masa depan kita. Kita harus memberikan mereka keyakinan dan harapan. Malaysia akan lebih baik daripada yang kita alami sebelum ini. Saya sebagai seorang bekas tahanan ISA, saya tak mahu lihat mana-mana anak-anak muda kita menghadapi apa yang kita terpaksa lalui. Kerana ini adalah sejarah hitam yang harus menjadi bahan sejarah. Dan kalau ia tidak dikuburkan, Tuan Yang Dipertua, saya rasa ia akan menghantui generasi yang akan datang dan akan mencacatkan usaha kita untuk menjadi sebuah negara maju dan mempunyai pendapatan yang tinggi. Dan ini saya meminta sekali lagi, saya menyokong bagi parti DAP, saya menyokong pemansuhan ISA tetapi menentang ketiga rang undang-undang ini. Sekian, terima kasih.